Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kepada kitab kita ni, Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Kita baru masuk muka surat 2 ni. Baru kuliah yang pertama, ini kuliah yang kedua. Dan malam ni insya-Allah kita sambung pada baris yang ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Baris yang ke-11 daripada atas muka surat 2. Muka surat 2 tu tak ada nombor. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Jadi kitab ni yang Arab punya dia tak bagi baris, Dan rahmat dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pesuruhnya. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya, hamba Allah. Nabi Muhammad ni hamba, terjemah daripada kata abdihi itu hambanya, dan pesuruhnya, terjemah bagi kata rasulihi itu pesuruhnya. Yani seorang manusia yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala menyampaikan wahyu. Itu dipanggil pesuruhnya. Terjemah bagi Rasul. Sayyidis Sadat, penghulu segala penghulu. Ketua bagi segala ketua. Dalam dunia ni banyak ketua. Tetapi ketua bagi segala ketua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Aku adalah penghulu bagi anak Adam, ketua bagi anak Adam. Anak Adam semua ni, termasuk nabinya, rasulnya, ketua dia adalah aku. Aku adalah ketua bagi sekalian anak Adam. Jadi tidak ada yang melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat ni selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke atas keluarganya. Tuan-tuan, selawat ni dia pertama sekali, hukum selawat ni dalam mazhab Imam Syafi'i sunat. Melainkan dalam tasyahud akhir hukumnya wajib. Selain daripada itu, hukum selawat ni sunat. Dalam mazhab lain tu macam-macam lagi pendapat ulama, tuan-tuan semua. Ada yang kata selawat ni wajib seumur hidup sekali, luar pada sembahyang. Sembahyang tu kita dah selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Luar daripada sembahyang, seumur hidup sekali wajib selawat. Ada juga ulama yang kata macam tu. Ada yang kata selawat ini wajib tiap-tiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila kita dengar saja nama Nabi Muhammad, wajib kita selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata gitu. Maknanya siapa yang dengar nama Nabi tapi dia tak selawat, ikut pendapat ni, ikut ulama yang kata macam ni, berdosa dia. Kenapa? Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ialah orang yang disebut namaku di sisinya
tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Maka kata ulama, selawat ini wajib tiap-tiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi lah pendapat yang lain, tetapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, selawat ni hukum dia sunat, melainkan di dalam sembahyang ketika tasyahud akhir, itu hukum dia wajib. Dia adalah rukun sembahyang. Rukun sembahyang, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Kemudian tuan-tuan semua, selawat ni makruh kita baca selawat tanpa salam. Kita baca wassalatu wassalamu terus. Mana selawat dan salam. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah Ta'ala suruh kita sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah ke atas Nabi Muhammad dan taslima, wa sallimu taslima, dan bagi salam. Maka ifradus salah anis salam, mengasingkan selawat daripada salam, hukum dia makruh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita baca sallallahu ala Muhammad saja macam tu, hukum dia makruh. Jadi kena tambah di belakang sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Kena ada wasallam. Sebab diambil daripada ayat Quran tadi, Allah Ta'ala suruh selawat dan salam. Melainkan di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disuruh salam saja. Tuan pergi ke Madinah, duduk kat depan tu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kita tak sebut as-salatu wassalamu di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi kita bagi salam saja. Melainkan juga pada tempat yang datang Nabi sebut macam tu. Salam saja, selawat saja. Kita sebut macam itulah. Contohnya dalam tasyahud. Assalamu alayka, tak ada as-salatu wassalamu. Itu tak payah buat salat. Tapi kalau selain daripada tempat macam tu, maka siapa yang baca selawat saja tanpa salam, maka hukum dia makruh. Jadi kita baca sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan tuan-tuan baca bagi betul. Kalau wassallallahu, sallallahu, kepalanya, ekornya wasallam. Wasallam. Sama-sama fi'il madhi. Kalau Allahumma salli, di ekornya, hujungnya wasallim. Sama-sama fi'il amar. Jangan tukar. Bulan Ramadan banyak tukar. Tok bila kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu, macam mana? Wasallam alaihi. Jangan wasallim alaihi. Tak kena. Ada orang tanya, Ustaz, masuk neraka ke? Taklah, bukan cerita masuk neraka. Dia cerita salah. Neraka tu kemudian nanti. Kan? Benda salah. Sallallahu wasallam alaihi. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya, Allahumma salli, ekornya wasallim. Gitu kaedah dia. Kemudian selawat itu juga ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Siapakah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keluarga Nabi, kalau dalam bab selawat ini kata ulama, semua orang mukmin. Semua orang mukmin. Semua orang mukmin masuk dalam keluarga Nabi dalam bab selawat. Tu ada ulama yang kata macam tu. Ada yang ulama yang menyempitkannya. Keluarga Nabi ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Bani Hashim, Muttalib ni mana Bani ni anak cucu kepada Hashim dan anak cucu kepada Muttalib. Tuan-tuan, Abdul Manaf, moyang Nabi, dia ada 4 orang anak lelaki. Hashim bin Abdul Manaf, Muttalib bin Abdul Manaf, Abdul Syamsin bin Abdul Manaf, dan Naufal bin Abdul Manaf. Ada 4 anak lelaki. Naufal ni dia mati tak ada anak. Naufal. Habis cerita dia. Kemudian Abdul Syamsin ni, masa Nabi dibangkitkan jadi Rasul, kebanyakan daripada keturunan Abdul Syamsin ni menentang Nabi SAW. Walaupun hujungnya ada yang masuk Islam. Macam Abu Sufyan. Abu Sufyan tu keturunan Abdul Syamsin lah, Bani Umayyah. Jadi pada kalangan tu, seorang dia, Uthman bin Affan. Orang lain banyak menentang Nabi SAW. Hak banyak sokong Nabi-nya, iaitu keturunan Hashim dengan Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Muttalib. Jadi Hashim dengan Muttalib. Jadi inilah, bukan semuanya masuk Islam. Tapi oleh kerana mereka ni kenal, ni anak buah mereka, ni sepupu sepapak mereka, walaupun tak masuk Islam pun, orang kafir Quraisy duk buat jahat kat Nabi, mereka tetap bela Nabi SAW. Lalu Nabi iktiraf mereka ni sebagai Ahlul Bait. Maka dalam mazhab Syafi'i, anak cucu Bani Hashim dengan Muttalib, dia tak boleh terima zakat. Siapa-siapa saja sambung dengan Hashim, sambung dengan Muttalib, dia tak boleh terima zakat. Antara yang bersambung dengan Muttalib ialah Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i masuk dalam Al-Muttalibi, keturunan anak cucu Muttalib. Jadi dua ni tuan-tuan semua, orang dikira sebagai Ahlul Bait. Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Jadi keluarga di sini, ada juga ulama yang maksudkan tu ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada ke Bani Hashim dengan Bani Muttalib hari ni Ustaz? Ada. Antara hak mudah nak camnya, di depan dianya, kalau di Malaysia ni, ada Said. Said sekian-sekian, belakang tu pula ada Al pula. Lagi kuat. Tanda? Said Al-Habshi, Said Al-Haddad, Said Al-Khirid, Said Al-Attas. Dia atas, kita bawah. Jadi tuan-tuan semua, ini keturunan Sayyidina Husin ataupun Sayyidina Hasan. Biasanya macam itulah, daripada Said-Said. Jadi sebab itulah kita, kalau mereka ni, kita kena bagi penghormatan sikit lah. Bukan kata mereka maksum. Tak ada orang maksum. Melainkan para Nabi dan Rasul. Tapi oleh kerana kita pun nak baca selawat tiap-tiap hari kat mereka. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alihi itu mereka lah. Tuan-tuan nak baca hari-hari tu. Kan? Doa hari-hari kat dia. Tapi sebelah rumah bergaduh kat dia. Tak boleh. Ada Said sebelah rumah. Said betul lah tuan-tuan semua. Sebab di Malaysia ni ada Said yang tak betul. Kan? Said apa tak betul? Said malam Jumaat. Said malam Jumaat. Ada setengah bangsa, bila dia dilahirkan, anak dia dilahirkan malam Jumaat, dia letak depan nama Said. Itu setengah bangsa. Jadi Said tu bukan Said betul. Tu Said tak betul. Satu lagi, Said tak betul, Said baju. Tak betul. Nampak tuan-tuan fokus sangat kan? Said baju tak betul kan tuan-tuan semua? Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena ada penghormatan kepada orang-orang Said yang betul. Hormat sikit lah. Sebab dia ni keturunan daripada Nabi SAW. Dan kita pun doa selalu kat dia.
Dalam semayang pun doa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tentu orang yang belajar, dia hormatlah. Dan sahabatnya, sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi, tuan-tuan semua, mereka yang bertemu dengan Nabi SAW semasa Nabi SAW hidup dan bertemu itu di bumi dalam keadaan beriman. Walaupun sekejap, walaupun bertemu dengan Nabi itu sekejap saja, satu saat. Dia datang-datang, dia tengok muka Nabi, dia pun balik, dapat sahabat dia. Dia datang-datang, dia beriman dengan Nabi, dia tengok muka Nabi, dapat sahabat. Tapi kalau orang tu ada di zaman Nabi, dia beriman di zaman Nabi, tapi dia tak pernah tengok muka Nabi, dia tak dipanggil sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarani. Pernah dengar kan nama Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani. Orang yang Nabi sebut ada seorang lelaki yang bagus, yang baik, yang taat, jaga mak dia. Uwais Al-Qarani. Tapi masa dia datang ke Madinah, Nabi keluar pergi perang. Tak jumpa dengan Nabi. Dia pun balik jaga mak dia balik. Sehinggalah dia mati. Dan dia berjumpa dengan Sayyidina Umar di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Oleh kerana dia berjumpa dengan sahabat je, dia tak jumpa dengan Nabi, walaupun dia hidup di zaman Nabi, maka dia tidak dipanggil sahabat. Dia dipanggil tabi'in. Dia dipanggil tabi'in. Kerana dia hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi dia tak berjumpa, dia tak jumpa dengan Nabi. Macam tu. Tapi kalau jumpa sekejap je, terus jadi sahabat. Ini cahaya muka Nabi ni, nur Nabi ni, tengok aja dia, tu dapat pangkat sahabat. Itu macam tu. Tapi kalau tengok dalam keadaan tak beriman, tak dapat sahabat juga. Sebagai contoh, setengah ulama mengatakan Ka'bul Ahbar, Ka'ab bin Al-Ahbar. Kita selalu baca kitab Tanbihul Ghafili kan, jumpa nama Ka'ab bin Al-Ahbar. Dia tuan-tuan semua, dia hidup zaman Nabi. Dia pendeta Yahudi. Tapi dia tak masuk Islam. Dia tengok muka Nabi, tapi dia tak masuk Islam. Dia masuk Islam zaman Sayyidina Umar. Riwayatnya macam tu. Maka dia tak dapat sahabat. Sebab masa dia tengok tu Nabi tu, dia bukan beriman. Dia beriman tu selepas Nabi wafat. Itu macam tu. Rezeki masing-masing. Jadi tuan-tuan semua, selawat dan salam ke atas Nabi dan keluarga dan sahabatnya selama masa berkekalan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan 7 petala langit. Amma ba'du. Baca macam tu tuan-tuan semua. Amma ba'du. Itu yang terbaik sekali. Du tu jangan diwakafkan. Ada orang baca amma ba'd, dia tak cantik macam tu. Ba'du. Sebab apa? Sebab dhammah itu dia ganti daripada mudhafun ilaih. Amma ba'du ay amma ba'du ma dzukira minal basmalati wal hamdalati. Jadi dia buh du. Dhammah tu ganti. Ganti daripada ayat yang belakang. Tak faham Ustaz? Tak faham, tak apalah. Tapi lepas pada ni kalau boleh kita nak khutbah ke apa, kita baca amma ba'du. Du tu bagi bunyi. Kerana itu isyarat kepada ada yang belakang tu. Sebab ada juga setengah khatib amma ba'd. Tak cantik. Tak cantik. Amma ba'du fayaqulul abdul faqirul muznibul jani Muhammad bin Ismail Dawud al-Fatani khadimul fuqara'i bin Makkatal Muhammadiyah. Muhammadiyah dia tulis ya? Muhammadiyah Ya ke Muhammadiyah ni? Tengok sikit dalam kitab satu lagi. Dia bukan Muhammadiyah. Dia eloknya Mahmiyah. Betul. Mahmiyah. Buang ming tu. Fayaqulu khadimul fuqara'i bi Makkatal Mahmiyah. Mahmiyah. Buang dal. Buang dal tu. Mahmiyah. Amalahu Allahu bi altaf saniyah.
Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata hamba yang fakir, yang berdosa lagi, yang menghilakan dan mengusahakan dosa. Iaitu, ini tawaduk dia lah. Dia kata, aku ni hamba yang berdosa. Yang buat banyak dosa. Macam tu. Ulama dulu macam tu, tuan-tuan semua. Dia bukan macam kita sekarang. Sayalah yang terbaik. Sayalah yang terhebat. Sayalah yang paling alim sekali dalam bab ini. Oh, apa benda itu? Ulama dulu tak pernah sebut. Dia sebut gitu je. Habis tu ustaz, kat depan tu orang tulis kitab yang dikarang alim allamah. Kulit ni orang lain buat. Kalau dia karang tu dia tak pernah buat al-alim al-allamah, dia tak tu. Seorang yang alim dan sangat alim dah. Ulama dia tak pernah sebut diri dia macam tu. Tutup guru kita dulu pun macam tu. Kan? Tutup guru pondok apa semua tuan-tuan kan. Dia bahasakan diri dia Abang Haji. Contohnya ayah Dr. Abdul Basit. Abdul Basit yang masuk TV tu, Datuk Dr. Basit tu pondok Sungai Derian. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Derian. Masa dia hidup tu dia bahasakan dia Abang Haji. Dia tak bahasa Tok Guru diri dia. Ayah Mufti Wilayah Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah Pasemang Kelantan pun sama, dia bahasakan diri dia Abang Haji. Pada Pok Su Haji, Pok Tih gitu ya orang tua-tua Tok Guru. Sebab dia tak nak sebut gelaran-gelaran ni, takut membawa kepada sombong dan takabur. Dia pun tulis ini. Dia kata al-abdul faqir al-muznib al-jani. Seorang hamba yang fakir, tak ada apa-apa. Yang menghelakan dan mengusahakan dosa, yang banyak buat dosa. Padahal dosa mana sangat dia orang alim, kan? Nama dia apa? Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Apa jawatan dia? Khaddam al-fuqara. Allah. Khaddam bagi orang fakir. Orang fakir di mana? Di dalam negeri Mekah yang dipeliharakan dia. Dia ni duduk di Mekah. Gelaran dia orang panggil Syekh Nikmat Kecil. Nama dia Syekh Muhammad bin Ismail. Tapi masa dia tu orang panggil Syekh Nikmat Kecil. Duduk di Mekah. Orang Fatani kan ramai di Mekah tentu semua. Jadi dia mengajar di Mekah, berdakwah di Mekah, dan mati pun di Mekah, ditanamkan di perkuburan Ma'la. Di Ma'la ni tuan-tuan semua banyak ulama-ulama Melayu kita. Di dalam perkuburan Ma'la. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Ma'la, Ma'la tuan-tuan pernah pergi kubur Ma'la di Mekah? Dia jalan kaki boleh. Boleh tapi penat sikit lah. Tuan keluar ke Safa Marwah tu, lalu ikut jalan belakang. Jauh sikit lah. Kalau musim pergi umrah bulan 12, okey, sejuk. Kan, sejuk sikit. Kalau bulan sekarang ni letih lah, panas. Jalan sampai ke belakang tu, jumpa perkuburan Ma'la. Kalau tak nak letih, naik taksi. Kan, pergi Ma'la, dia hantar. Hari Jumaat biasa dia buka. Pagi Jumaat. Tetap pergi, boleh masuk. Dalam tu ada kubur Sayyidatina Khadijah, kubur ulama-ulama Melayu kita dan sebagainya. Tapi tak kenal lah pasal dia tak ada batu nisan tulis. Dia tak ada macam Malaysia ni. Tulis nama. Cuma dia ada batu-batu gitu. Cuma kubur Sayyidatina Khadijah tu kita boleh cam. Dia punya blok tembok tu ada hijau. Dia punya warna hijau. Itu dalam tu kubur Sayyidatina Khadijah, isteri pertama Nabi SAW. Ini nama dia Syekh Muhammad bin Ismail Daud, orang Fatani tuan-tuan semua. Al-Fatani ni orang Fatani di Thailand sekarang lah. Baik, habis di situ. Qad sa'alani ba'dul muhibbina an ajma'a lahu risalatan saghiratan mutarjamatan. Tak ada huruf mim, tambahlah. Mutarjamatan bil lughatil jawiyyati mutadamminatan li arkanil islami wal imani
wa zajri tarikis salati wa bayani syurutis salati wa arkaniha wa ba'di fawaida dunwiyatan wa ukhrawiyatan. Apa dia kata? Telah menuntut akan daku setengah daripada kekasihku, bahawa aku himpunkan baginya suatu risalah yang kecil. Ada orang mari minta dia suruh karang satu kitab kecil. Siapa? Wallahu a'lam. Tapi dia kata kekasih, maknanya orang yang dia sayang lah. Minta dia karang satu kitab yang kecil. Baru dia karang. Jadi orang dulu tuan-tuan semua, dia nak karang kitab ni, bukan dia duk perak karang tak. Dia biasanya ada orang minta. Dia kaedah dia tuan-tuan semua. Benda kalau orang minta, kita buat, dia ada berkat tuan-tuan semua. Tapi kalau kita pergi buat sendiri, tuan-tuan semua, dia kurang sikit. Sama juga macam kalau arwah Ustaz Arundin, ilmu arwah Ustaz Arundin ni, dia punya ilmu. Saya tak sempat belajar dengan dia. Saya belajar dengan arwah Ustaz Ismail Kamu je. Tapi Ustaz bagi tahu, kalau ilmu Ustaz Arundin, siapa-siapa sakit, jangan pergi berjampi. Melainkan kalau pergi, melainkan tuan dia tu minta. Wa imma, setengah-setengah anak murid dia lah bagi tahu, saya tak dengar sedia mulut dia. Wa imma, anak sendiri pun kalau menangis malam, kalau bini tak minta, jangan jampi lagi. Tepuk-tepuk dulu ke apa. Gitu. Kaedah dia. Ini kalau jenis pantang jumpa kepala nak tiup ke apa, tu semua, itu bukan dia. Main. Dia orang, sebenarnya cara dia dalam kita nak merawat dan sebagainya, kena orang minta dulu. Itu kaedah dia. Kita pun sama. Kita sakit, kita minta, boleh tak tolong ruqyah saya? Gitu. Kita yang tunggu, tak ada pun pelawar nak ruqyah aku. Mana boleh gitu? Dan kita sakit kan? Tanya, minta. Ustaz, boleh tolong ruqyah? Dia baru ada berkat. Kitab-kitab ulama dulu, tuan-tuan semua, macam tu kebanyakannya. Ada orang yang minta supaya dikarang. Yang kedua, ulama dulu dia bercakap jujur. Dia kata ada orang minta karang kitab. Betul orang ada. Sekarang ni ada juga orang tulis. Ada orang yang minta saya tulis. Padahal tak ada pun orang minta tulis. Tak apa nak minta ke dia kadang-kadang. Dia tulis saja. Ada orang minta tulis. Jadi tuan-tuan semua, ulama dulu dia cakap betul. Jadi ada orang yang minta tulis satu kitab yang kecil yang diterjemahkan dia dengan bahasa Jawi, yang terkandung ia dalam kitab ni, apa kandungan dia? Menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Terkandung ia bagi menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dalam kitab ni bagi hadis-hadis cerita supaya takut tinggal sembahyang. Ini masalah tuan-tuan semua. Kita berada di zaman yang orang tak takut tinggal sembahyang. Jadi biasa tinggal sembahyang. Tak rasa apa tak sembahyang. Banyak tuan-tuan semua. Cuba tengok orang sekeliling kita, jiran-jiran. Jenis tak sembahyang. Tak tahu ke mana sembahyang. Dia tak rasa takut. Bahkan yang paling parah sekali, ada dalam rumah kita orang yang tak takut sembahyang. Orang yang tak takut tinggal sembahyang. Tak bangun subuh tuan-tuan semua. Tak rasa apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan subuh. Selik mata, kelipar. Habis azan, sambung tidur balik. Kadang-kadang orang itu orang yang tidur sebelah kita. Oh tuan-tuan semua. Kita bangun pergi ke surau, tinggal. Balik, tak bangun lagi subuh. Sama ada dia tu suami atau isteri, tak tahu. Orang-orang yang dekat, anak-anak. Na'udzubillah. Ini zaman tuan-tuan semua. Zaman orang yang tinggal sembahyang. Di akhir zaman nanti, ramai orang yang akan tinggalkan sembahyang. Kalau sembahyang pun tak khusyuk. Kerana ilmu yang mula-mula diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dua ilmu. Pertama ilmu faraid, yang kedua ilmu khusyuk sembahyang.
Masa saya belajar sekolah Arab dulu, ada satu kawan saya ini, dia tak pandai sangat faraid. Dia tak pandai faraid. Orang pun cakap kat dia, oh kau tak pandai, kata dia. Dan tak pandai faraid ni, macam mana belajar elok-elok? Dia kata, bukan aku, dia punya helah tu elok juga. Bukan aku tak nak belajar, aku takut mati awal. Pasal apa pula? Sebab ilmu yang mula-mula diangkat ialah ilmu faraid. Dan Allah Ta'ala angkat ilmu ni dengan mematikan ulama'. Jadi orang yang tahu ilmu faraid ni mati habis. Jadi hak tu mati dulu, kata dia. Ramai yang tak nak belajar faraid, takut mati dulu. Baik, tuan-tuan semua. Jadi dalam kitab ni, menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang dan terkandung bagi menyatakan segala syarat sembahyang dan segala rukun sembahyang dan menyatakan setengah daripada faedah dunia dan akhirat. Di akhir itu dia cerita tentang doa-doa yang berguna untuk dunia dan di akhirat. Fa'ajabtuhu lidzalika wa in kuntu lastu ahlan lima hunalika musta'inan bil qadiril malikil kashifi lil mudlihimi al haliki. Maka aku perkenankan dia bagi tuntutannya yang tersebut. Dan jika bukan aku ahli bagi barang yang di sana itu, hal keadaan minta tolong aku dengan Tuhan yang kuasa, lagi yang memiliki, lagi yang membukakan dan yang menghilangkan bagi yang payah dan kekeruhan yang hitam seperti malam yang kelam lagi sangat hitam. Jadi kita nak buat apa-apa, kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, aku pun dah orang minta, aku pun buatlah. Jadi orang minta, kita buat. Macam tu. Kalau orang tak minta, nanti dulu. Ini ulama' tuan-tuan semua. Dia tak bergaduh nak mengarang, nak apa. Sebab apa? Sebab karangan ni dah banyak tuan-tuan semua. Jadi, yang kalau orang minta itu, dia pun karang. Karang pula dengan ikhlas hati. Jadi akhirnya kitab dia tu berkat. Antara tanda kitab dia berkat, Wisyahul Afrah ni tuan-tuan semua, kitab ni dibaca sampai ke hari ini. Dibaca sampai ke hari ini. Di surau, di masjid, khususnya di pusat-pusat pengajian pondok tradisional. Hari ini sampai hari ini orang baca. Ini menandakan kitab ni ada keberkatan. Kalau tak ada berkat tuan-tuan semua, orang dah tak baca lama dah. Antara tanda kitab berkat, bila dia dikarang, dia kekal orang baca sampai sekarang. Contohnya, kitab Sahih Bukhari. Berkat kan? Berkat. Siapa tak kenal sebut Sahih Bukhari, orang tahu. Dalam dunia ni, kitab hadis banyak. Banyak tuan-tuan kitab-kitab hadis lain dikarang oleh ulama. Tapi, habis tenggelam gitu je. Bila sebut kitab hadis, orang tahu Bukhari, Muslim. Bukhari, Muslim. Hak lain tu tak boleh nak sebut kadang-kadang. Melainkan orang yang mengaji hadis. Jumpalah, boleh sebutlah 6 kitab. Apa benda hadis. Hak kitab-kitab lain lagi banyak lagi tuan-tuan semua. Musnad Abu Hanifah, Musnad Imam Syafi'i. Macam-macam lagi tuan-tuan semua. Tapi hilang gitu ya tuan-tuan semua. Bukan kata kitab tak berkat. Tapi tuan-tuan semua, kadang-kadang keikhlasan pengarang itu lebih tinggi. Contoh Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i? Imam Bukhari. Dia tuan-tuan semua, Imam Bukhari ni, saya nak cerita sikit Imam Bukhari. Dia ni tuan-tuan semua, masa hidup dia ni, orang tak peduli pun kat dia. Bahkan dia ni mati di tengah jalan. Imam Bukhari ni mati di tengah jalan tuan-tuan semua. Dia masuk ke Samarkand, orang halau dia. Raja, governor dia halau. Masuk ke negara tu tuan-tuan semua, orang halau. Masuk halau tuan-tuan. Sampai ke Samarkand, dia singgah di rumah keluarga dia. Kaum kerabat dia tuan-tuan semua. Sampai di situ, dia nak keluar, baru sampai je tuan-tuan. Terus sampai surat daripada governor kampung tu. Governor kawasan tu suruh dia keluar. Tak ada duduk lama. Dia pun angkat kitab dia, letak atas kenderaan. Bergerak nak keluar. Bila nak keluar tu dia pun penat rasa. Dia berhenti rehat sekejap, bersandar. Terus meninggal dunia. Meninggal di jalanan.
Imam Bukhari. Tapi lepas daripada meninggal, kitab dia berkat. Sampai ke hari ini. Ada orang tak kenal kitab Sahih Bukhari. Tak pernah dengar nama. Sahih Bukhari. Apa benda tu? Aku nasi Bukhara tahu kan? Oh tu, no tu. Nasi Bukhara dia tahu. Alright. Habis. Kemudian kata dia lagi, fajama'tu fi hadhihi ar-risalata. Fajama'tu fi hadhihi ar-risalati duraran muftakhiratan min 'iddati kutubin mardiyatin mu'tabaratin liyahsula dhalika al-matluba wa yatimmu dhalika al-ma'arib marghub. Maka aku himpunkan baginya dalam risalah ini beberapa mutiara yang indah-indah yang dipungutkan daripada bilangan-bilangan beberapa kitab yang diredhakan dia oleh ulama. Lagi yang diiktibarkan dia supaya hasil demikian yang dituntuti akan dia itu. Dan supaya sempurnalah demikian kehendak yang digemarkan itu. Wasammaituha wishahal afrahi wa isbahal falahi wallaha as'alu. Baca wallaha maf'ul muqaddam. Wallaha as'alu an yanfa'a biha innahu qaribun mujib wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku namakan risalah ini Wishahal Afrahi wa Isbahal Falah. Itu nama kitab dia. Dan akan Allah juga aku pohonkan bahawa memberi manfaat dengan risalah ini, bahawa ialah yang amat hampir, yakni Tuhan yang amat hampir, lagi yang memperkenankan pinta hambanya, dan tiada taufikku melainkan dengan Allah, atasnya jua aku berserah dan kepadanya aku kembali. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi bi'ainil malikil ma'bud. Dan inilah ketika maksud pada menyatakan yang maksud dengan petolong Tuhan al-Malikul Ma'bud. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Habis mukaddimah. Mukaddimah ni tak boleh baca panjang-panjang. Tak boleh hurai lama-lama. Sebab kita ni baca ni kat surau sebulan sekali. Kalau saya belajar kat pondok tu sebiji-sebiji dihurai. Sebulan sekali baca macam tu. Setahun pun dia baca mukaddimah. Okey? Masuk isyak dah. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan sambung kepada poin dah ataupun isi kandungan lah. Babu arkanil imani wal Islam. Ini bab pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman. Iman ni apa tuan-tuan semua? Iman ni ada dua. Iman ni ada dua. Yang pertama, iman di sisi Allah. Yang kedua, iman di sisi kita, makhluk. Dia ada dua, beza tuan-tuan. Iman di sisi Allah. Di sisi Allah, macam mana kita nak panggil Allah Ta'ala kira orang tu beriman? Orang tu beriman di sisi Allah apabila dia membenarkan dengan hatinya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkara-perkara yang maklum fid dini wad darurah. Fid din min ad-darurah. Daripada perkara-perkara diketahui daripada agama dengan darurah, mudah. Kalau kita benarkan benda tu, di sisi Allah, orang tu berimanlah. Orang tu berimanlah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi kita, kita tak tahu sebab benda tu dalam hati, membenarkan tak benar. Itu hal dia dengan Allah. Di sisi kita, kita nak panggil dia ni beriman ke tak beriman, satu benda je. Al-iqrar. Ikrar. Lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang sebut itu,
berimanlah dia pada hukum kita. Siapa yang tak sebut itu, kalau dia kafir, kafirlah. Kalau dia anak orang Islam, Islam. Kalau dia kafir, sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berimanlah dia. Hak dalam hati dia, wallahu alam, kita tak tahu. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman di sisi Allah, Allah Taala kira orang tu beriman kena dalam hati tu ada tasdik, ada membenarkan. Kena benarkan betul-betul. Hak benar itulah nak kena belajar tu. Nak kena benarkan Allah Ta'ala tu ada sifatnya gini. Kena kenal Allah Ta'ala dan sebagainya. Hak tu dalam hati kita. Hak di kalangan kita manusia, kita nak panggil orang tu beriman, mengucap. Satu orang yang kafir, dia mari jumpa kita, saya nak masuk Islam. Macam mana kita nak masukkan dia ke Islam? Ajar dia mengucap. Dia mengucap, Islam lah dia. Hak dalam hati, dia beriman ke, dia tak beriman ke, itu di sisi Allah, bukan urusan kita dah. Ada juga jenis mengucap. Mengucap je. Kan? Sepanjang tahun mengucap. Sebab apa? Sebab nak duit. Contohnya. Ada satu-satu kawasan, setengah-setengah kawasan kan? Datang dia orang Islam, mengucap sekali lagi. Datang pendakwah lain, mengucap lagi, tuan-tuan semua. Setahun 25 kali mengucap. Ada juga gitu. Saya tak nak sebutlah di mana. Ada gitu. Pasal apa? Pasal kan pendakwah atau NGO datang ni bawa barang makanan kan. Jadi nak Islam kan. Bila nak Islam bagi. Mengucap bagi. Jadi ada juga yang gitu. Jadi yang dia dalam hati tu kita tak tahu, kita serah pada Allah. Bila dia mengucap itu, maka berimanlah dia di sisi kita. Bila dia mati, kebumikan di kuburan Islam, mandikan, kafankan dan sebagainya, urus macam orang Islam. Masa dia hidup, sembelihan dia boleh makan, dia boleh menikah dengan orang Islam, kan? Dia boleh jadi saksi, dia boleh jadi wali nikah dan sebagainya. Sebab dia orang Islam. Hak selebihnya dalam hati serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tuan-tuan semua. Setakat itu dulu, insya-Allah sambungannya pada bulan depan pula.